Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rasyid Al-Manjari. Kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rasyid Al-Manjari. Kita dalam fasa pada bab jenazah dah. Dan sekarang ni nak bincang pasal memandikan jenazah. Memandikan jenazah sekalipun yang meninggal itu kerana tenggelam dalam air dan mensolatkannya sekalipun bunuh diri, termasuk fardu kifayah. Walaupun bunuh diri kita kata mati tak molek ke apa pun dah, tapi tetap juga kena mandi mayat dan tetap kena semaya jenazah. Gitulah, itu adalah fardu kifayah sekalipun bunuh diri dah, kalau ia menganut agama Islam lah, dan bukan mati syahid. Itu syarat dia. Kalau mati syahid tu boleh tak mandi jenazah lah. Mengikut mazhab kita tak payah mandi lah. Demikian juga fardu kifayah, mengkafani dia dan menanamnya sekalipun bukan orang Islam. Tapi kalau orang kafir mati, tak ada orang kafir, pokok dia tak ada cara, jadi kita tak mandi, tak mayat dia dah. Tapi kita nak kafan juga, dan kita kena tanah dia juga dah, walaupun dia bukan Islam dah. Semua ini dibebankan kepada setiap orang yang tahu tentang kematian seseorang atau tidak tahu, kerana lainnya sedangkan ia bertempat tinggal dekat dengan orang yang meninggal, baik keluarga atau orang lain. Tempat tu dekat dengan rumah dia kat, tak kira dia orang bukan Islam ke. Islam kalau kita tahu, walaupun bukan anak beranak kita, kita kena cara lah. Kalau kita tahu pun tiba-tiba bang busuk setengah mana mayat mati pun kena cara juga lah. Kalau telah dikerjakan oleh seseorang sekalipun oleh anak-anak yang memayis, budak-budak kecil dia cara mayat dia, maka gugurlah dosa dari orang yang lainnya. Dan kalau tidak dikerjakan oleh seseorang jua pun, maka berdosalah mereka semuanya. Jadi semua bertanggungjawab, semuanya berdosa. Dosa dosa sikit seorang kan tidak cara ke si mati dah. Itu tentang menguruskan jenazah. Sekurang-kurangnya dalam memandikan jenazah itu dengan meratakan air ke seluruh tubuhnya. Itu cara dia, paling kurang kena rata air seluruh tubuh lah. Dan tidak wajib berniat bagi memandikannya, kerana dimaksudkan dengan memandikan itu adalah membersihkan tubuh melalui perbuatan orang lain. Kerana itu tidak diperlukan niat. Niat itu yang punya diri lah. Tapi kalau kita semaya akak ambil semaya kepada orang hidup lagi, dia kena niat lah dia dah, orang tu dah. Jadi orang mati ni dia nak suruh niatkan dia mati dah. Jadi orang lain tu dia kata tak perlu niat lah. Yang penting ni maksud dia rata seluruh tubuh, gitulah dah. Kerana itu tidak memadailah dalam memandikan jenazah oleh orang yang bukan Islam sekalipun. Orang bukan Islam boleh mandi jenazah. Kita ni nak tertib benar ada orang mandi jenazah pun khusus upah dah. Kadang-kadang namun tidak memadai memandikan oleh malaikat dan jin. Ni sekarang malaikat jin hak berat lagi mandi sendiri-sendiri dah. Cerita Tok Wali kau dah. Dia kalau dia mandi dia sendiri tak lepas lah kalau mati dah lah. Pasal dia kena bukan malaikat jin tak boleh mandi dia. Tak padai lah kalau kira dah. Dia kena tetap manusia yang memandikan pasal fardu kifayah lah. Kalau tu mandi Tok Wali kau ni mandi sendiri tak boleh juga. Dia kena orang lain juga mandi. Ni cerita Tok Wali kat mati je pegang tangan itu dah. Soalan dah hidup dah. Kalau hidup tak boleh tanam dosa dah. Tak boleh tanam dah, mandi sak lagi lah, tanam tak boleh dah. Gitulah cerita, jangan over-over lah cerita dah. Jadi kita kena terima hakikat malaikat dan jin. Tok Wali tu sendiri kau apa pun dia tak boleh mandi dia sendiri, kena orang lain mandi dah. Kalau dia mandi sendiri hidup dosa tanam dah. Dan tidak memadai dia anggap bersih kerana masuk. Kalau lemah mati dalam air kira-kira mandi wajib. Sudahlah mandi banyak tak boleh, kena mandi semula. Kerana semua itu bukan termasuk perbuatan manusia dah. Jadi air tak boleh. Tidaklah gugur fardu dari semua orang malaikat dengan dimandikan oleh manusia. Gitulah. Jadi manusia kena usaha ikhtiarlah, walaupun yang jatuh dalam air ke apa pun kena buat tubik, kena mandi semua dah.
Dan sunat jangan dimandikan melainkan sudah menghilangkan najisnya pada tubuh jenazah. Kalau ada najis. Kalau ada najis, selesai. Najis selesai dulu. Dan kalau dengan hanya mengalirkan air sudah hilang najis tadi, baik dari segi warnanya, bau dan rasanya. Maka air yang dialirkan tadi memadailah dalam memandikan jenazah. Maksudnya perata turun air kan, habislah. Nah, sekali najis turun, kira rata lah. Sudah mandi jenazah dah. Dan sekaligus dalam menghilangkan najis pun boleh dah. Sebagaimana cukup bagi yang hidup dalam mandi janabah dan menghilangkan najis sekaligus. Jadi kalau kita mandi wajib ke apa, ambil air semaya ke apa, serentak antara turun najis dengan mandi itu tak apa dah, rata lah kira dah. Namun yang lebih sempurna dalam memandikan jenazah itu dengan mengerjakan segala yang sunat-sunat dan yang lebih afdal. Gitulah. Walaupun kita bincang ni paling kurang, mestilah ada perkara yang lebih afdal, perkara sunat-sunat yang lebih menyempurnakan mandi jenazah tersebut dah. Sunat memandikan jenazah dalam baju kurung. Agar tubuhnya tidak terbuka, maksudnya pakai baju lah, baju kurung lah. Dan sunat baju itu borok atau jarang, agar tidak mencegah air sampai ke tubuh jenazah. Bukan buat baju, kata baju kata sendak benar payah nak masuk air ataupun ketak benar ataupun baju tebal nak jadi nak baju hak nipi-nipi. Begitulah supaya mudah kata air, gitulah matlamat ni. Kalau tangan baju itu luas, maka tangan yang memandikan dimasukkan ke dalam tangan baju. Sambil menggosok-gosoknya, kalau baju luas boleh masuk kat celah. Masuklah dah. Dan kalau tangan baju itu sempit, maka cukuplah digosok-gosok dari luar baju sahaja. Kalau sukar memandikan dalam baju dah, atau tidak ada baju, maka dapat dimandikan dengan menutup tubuh dengan kain. Wajib menutup aurat jenazah iaitu antara pusat dan lutut bagi lelaki. Gitu lebih kurang lah. Sunat memandikan di tempat yang tertutup. Jangan mandi tempat terbuka, dan mandi jenazah ni tempat tertutup, dari bilik ke tempat tertutup lah dah. Seperti kamar, bilik lah, atau diberi dinding sekira-kira tidak dapat masuk orang-orang ke tempat itu. Tidak ramai boleh masuk lah. Orang tertentu saja boleh masuk. Melainkan orang yang memandikan sahaja. Dan orang yang membantu memandikan sahaja dah. Kerana mungkin pada tubuh jenazah ada sesuatu yang disembunyikannya di masa hidupnya. Ada benda tak malik, benda memalukan. So boleh mungkin sesikit yang mungkin orang mandi jenazah, bukan rasa aman mungkin dah. Dan Allah tidak senang kalau diketahui orang lain lah. Jadi benda-benda tak malik, aib ke apa ni, kita nak susuk. Jangan royak ke orang dah. Termasuk ada dosa-dosa kita masa muda, masa dulu dah. Kita tak boleh lah nak tobat nak royak ke tok lelaki kita, ke bini kita, ke apa, ke benda-benda yang rahsia dosa-dosa dulu tak boleh royak ni. Benda-benda malu di tubuh badan tak boleh ramai orang tahu dah. Orang terpaksa benar tak orang hak mandi tu boleh nak gana lah. Tapi janganlah masuk 10 orang dah. Masuk sedikit amulih yang perlu saja untuk bantu padanlah dah. Tetapi walinya boleh masuk ke tempat itu sekalipun bukan yang ikut memandikannya. Wali ni lah, maksudnya empok dia ke apa, biasanya dalam benda ni keluarga dia kan, boleh lah. Walaupun dia tak mandi. Dan bukan pula termasuk orang yang membantu memandikan pun tak apa. Kalau untuk wali keluarga dia lah, ayah dia, anak kau dia, cucu dia kan, tak apa dah. Fadl bin Abbas bin dan Ali bin Abi Talib, orang yang memandikan Rasulullah, dan Usama bin Zaid yang menimbakan air. Dan sedangkan Abbas, bapa saudara Rasulullah, keluar masuk ke dalam tempat itu. Abbas ni puak daun Nabi dah. Jadi dia masuk, dia tak mandi-mandi, tu biar masuk dari tempat mandi dah. Jadi hak mandi ni Fadl bin Abbas, sepupu Nabi dah. Ali bin Abi Talib sepupu Nabi juga dah. Usama bin Zaid ni anak akak Nabi dah. Gitulah. Jadi terjemahan dia dah. Dan sunat menutup muka jenazah dengan kain ketika akan meletakkannya di tempat memandikan. Tutup muka dengan kain. Masa nak mandi tu tutup muka dengan kain lah. Para keluarga yang meninggal dan teman-temannya boleh mencium muka yang meninggal kalau ia termasuk orang yang soleh. Maka sunat bagi setiap orang mencium mukanya kerana mengambil berkah. Kata gitu lah. Cium muka orang meninggal.
Sunat yang memandikan dan yang membantu memandikan adalah orang yang dipercayai. Jadi kalau boleh orang hak tu tak. Orang jaga rahsia tak cerita benda-benda tak molek aib si mati. Tak cerita benda tak molek. Kalau dilihat ada pada jenazah itu tanda yang baik, umpamanya baunya harum atau mukanya bersih atau tanda-tanda lain, maka sunat menceritakannya kepada orang agar mendorong orang-orang untuk lebih banyak mensolatkannya dan mendoakannya. Jadi kalau benda tu molek, kita cerita tak apa dah. Tanda-tanda mati molek kau ataupun muka bersih ke apa, jadi cerita kau tak apa, benda tu tidak aib dah. Dan agar harapannya lagi amal sembahyang jenazah gitulah dah. Tapi kalau yang fasik atau ahli bid'ah, tidak sunat menceritakannya dah. Kalau nampak mati molek pun dah, nampak bersih muka dia, ahli bid'ah, syiah ke apa dah. Ahli fasik dah apa dah. Jadi tak ada pedah cerita pasal kebaikan nampak mati molek dah. Bahkan wajib menyembunyikannya agar orang lain tidak terpedaya dah. Nampak dia ni mati molek dah. Pada hadis syiah dah. Tak ada pedah gitu dah. Dan kalau kelihatan pada jenazah itu tanda-tanda yang buruk seperti berbau busuk, mukanya berwarna hitam dan rupanya berubah, haram menceritakannya. Tak boleh cerita. Sebenarnya bukan tanda 100% ni, walaupun mati tak molek. Nampak mati tak molek pun tak. Kadang-kadang kena nyakit pelik dia dah. Kadang-kadang nyakit pelik dia menyebabkan muka hitam dah. Dia bukan yang mati tak molek dah. Nyakit dia dah. Jadi kita tak boleh 100% muktamad dah nak cerita kat orang benda-benda tak molek dah. Kerana menceritakannya termasuk mengumpat terhadap jenazah. Ia tidak dapat dimaafkan terkecuali yang meninggal itu orang yang fasik dan ahli bid'ah yang terkenal dah. Tidaklah haram menceritakannya agar orang menjauhi tarikat dan i'tikadnya. Kalau ahli syiah tu bolehlah kata tak. Tapi kalau dia bid'ah sikit-sikit, kita tak jelas, jangan cerita lagi dah. Cerita betul-betul bapak sesat lah syiah kau apa tak boleh lah setara tu. Kalau tarikat pun, tarikat betul-betul sesat dah. Kalau bawa tarikat sikit-sikit ni, walaupun bid'ah juga pun, jangan cepat-cepat cerita dah. Takut aib lah benda ni, benda betul-betul yakin lah. Begitu juga benda-benda karut ustaz-ustaz mengajar ni. Kalau kritikan antara ustaz ke apa dah, kalau dia ceramah tak masuk internet ke apa sama-sama dia, tak boleh dah cerita depan-depan umum dah. Tapi dia masuk dah, tersebar dah, viral dah. Dia tolak hadis dah. Jadi cakap kita nak tegur secara tertutup lagi tak, dia duk sebar habis video dia. Dan bukan maksudnya kritikan tu untuk diri dia, ikut dia lah ustaz tu nak dikahkin nak. Yang pentingnya orang lain takut terpengaruh dah. Sepada tertipu dah. Pasal zon dah. Hadis ni zon nak sangka-sangka dah. Mungkin dia kata pun perawi hadis hasikah tu menipu. Jadi benda ni kena tegurnya. Bukan masuk zon tu supaya zon tu satu benda yang sangat luas ni. Antara yang sangat diyakini pun zon ni, kita macam cerita bapa ada orang cerita dok kakak dia. Kakak dia cerita telefon ke dia, kata pok mati tu duk hospital sekian-sekian. Benda tu zon lah nak. Tapi ada kita kata tak percaya ni. Kakak saya ni bukan boleh nipu walaupun perawi sikah dah. Boleh tipu pasal mati pok dia. Kita tanya orang lain pula, telefon hospital macam-macam dah. Tu kerja bodoh kita kata dah. Dan kita macam yakin lah pasal cerita benda serius dah. Tak kira kakak kita nak gerak bewok pasal pok mati dah. Gitulah cerita dia dah. Jadi benda-benda yang jazon ni, walaupun dia luah maksudnya sangka tapi sangka dia ada sangka yang dekat dan yakin, ada sangka yang dekat dan tipu dah. Orang ni gerak bewok sama, belawak sama dah. Dia kata kereta dia mapuh tengah jalan ke apa dah. Tapi dia ni belawak sungguh-sungguh dah. Dia raja kena tipu dia orang lain tak. Padahal dia nak ajak minai dah. Memang lah. Gitu dah. Kalau gitu, bahasa nipu tu zon juga dah. Zon ni orang nipu kuat pun zon. Orang yang betul, baik tak je nipu pun zon juga dah. Tapi, kita ni yakin lah orang yang betul je nak. Begitulah cerita hadis. Bukannya, kata serupa je. Mungkin orang sikah perawi yang sikah yang baik, yang soleh ni nipu. Buat serupa dengan orang yang rajin nipu dengan orang baik dan nipu. Berat gitu. Penuh jannah agama tak. Jadi begitulah ceritanya orang-orang yang kita tak boleh mudah-mudah lah cerita benda buruk orang ni, walaupun dia ahli bid'ah ni. Pasal kematian tak molek ke apa pun, boleh tentu dah. Terafdal dimandikan di bawah atap
atau yang serupa dengan itu dia. Maksudnya tu ada atap dia tempat mandi tu. Di tempat yang agak tinggi seperti papan atau katil bukan tak bawah. Maksudnya ada lapik dan tinggi sikit lah biar nampak jelas air mengalir dah. Atau katil agak air yang akan dipakai tidak terkena percikan air yang sudah dipakai dah. Nah, jauh juga mustakmal dah. Lebih kurang dah. Macam air tu turunlah ke bawah dah. Bukannya turun kena dia balik dah. Muka jenazah dihadapkan ke arah kiblat dan kepalanya ditinggikan agar air segera turun dah. Dan dimandikan dengan air yang dingin, air sejuk kerana air dingin mengencangkan kulit tubuhnya. Bukan panas. Sedangkan air panas mengendurkan kulit. Tetapi jika diperlukan dengan air panas umpamanya kerana suhu udara terlalu dingin, terlalu sejuk atau kerana untuk menghilangkan daki tidaklah mengapa guna air panas pun. Sedangkan air masin lebih baik daripada air tawar. Kata gitulah. Wajib bagi yang memandikan dan yang membantu memelihara mata dari melihat kepada bahagian tubuh antara pusat dan lutut. Kerana melihat bahagian itu tetap haram kalau tidak ada hajat keperluan. Tetapi suami atau isteri tidaklah haram melihat antara pusat dan lutut jika tidak disertai syahwat. Tetapi melihat antara pusat dan lutut kerana hajat umpamanya untuk mengetahui tempat yang sudah terbasuh atau belum, maka tidaklah haram. Sunat bagi yang memandikan dan yang membantu memandikan memelihara matanya dari melihat ini pada bahagian tubuh selain dari pusat antara pusat dan lutut tanpa syahwat kerana menyalahi keutamaan. Kalau benda tu tak molek tengok walaupun bukan antara pusat dan lutut pun molek eloklah. Hukum menyentuh sama dengan hukum melihat pada tempat-tempat yang terangkan di atas. Dan sunat mengurut perut jenazah dengan tangan kiri agar keluar najis dari perutnya. Dan juga jenazah didudukkan dengan perlahan-lahan kemudian dicenderungkan ke belakang dan disandarkan belakangnya ke atas lutut kanan yang memandikan. Jadi tahan dengan lutut dah. Orang mandi tu tahan lutut belakang, takut jatuh ke bawah dah. Yalah, tengok dah tempat tu juga teman tu. Matlamatnya tahan tu sebut tak boleh jatuh dah. Dan lambung jenazah dipegang dengan tangan kanan. Lambung ni belakang dah. Dan diletakkan telapak tangan di tekuknya dah. Telapak tangan letak di tekuknya agar kepalanya jangan bergerak-gerak dah. Selain itu perutnya diurut dengan tangan kiri beberapa kali, tetapi jangan terlalu keras. Kerana menghormati jenazah itu wajib. Jangan keras kasar pula dah. Hendaklah membakar garu. Kayu gaharu ni bawang wangi lah. Ketika memandikan dan hendaklah memperbanyakkan air yang dicucurkan untuk menghilangkan bau. Jadi matlamat ni hilang bau lah. Kalau cara dulu enggak, orang Arab kayu gaharu lah. Kalau tak ada tempat kita guna lah. Cara mana pun asal hilang bau lah. Sunat membakar setanggi di samping jenazah semenjak meninggal sampai mandikannya. Jadi matlamat bau wangi lah dah. Jangan matlamat lain dah, matlamat bau wangi ni. Po Cina tu bau dia tu dah. Kita tak lah. Kita cara kita yang pentingnya bau wangi lah. Jenazah dibaringkan dibasuh dengan tangan kiri akan kubur dan tuburnya dan semua najis yang ada di sekelilingnya seperti melakukan istinja bagi yang hidup. Gitulah matlamatnya. Tapi lepas suci, lepas mandi kat tubik juga dengan kan tak? Gitulah yang pentingnya. Buat tu sekadar mampu dah. Dan wajib membalut tangan agar jangan tersentuh dengan aurat jenazah dah. Tak guna sarung tangan ke apalah nak. Kerana haram menyentuh tanpa lapik. Dia kata gitulah tempat-tempat aurat lah. Sudah itu kain tadi dibuka kemudian dibuang. Dan tangan yang kena najis dibasuh lalu dibalut lagi dengan kain yang lain untuk membasuh najis yang masih tertinggal pada tubuh jenazah. Dan tangannya dibalut lagi dengan kain lain untuk membasuh najis yang lain yang ada pada tempat selain dari antara pusat dan lutut. Tempat lain pun lah. Sesudah itu kain tadi dibuang dan dibalut lagi telunjuk tangan kiri dengan kain yang lain yang dibasuh dengan air. Buai. Telunjuk tangan kiri kata tak. Gunakan tangan lain. Yang pentingnya ikutlah ni guna sarung tangan tak apa, guna kain tak apa, yang pentingnya basuh tu kira suci lah dah. Kalau melekat situ kain tu, guna kain tu lah kak, takut guna tempat lain pula tu kata subuh tu dah matlamat yang gitu dah. Kalau kain sarung tangan tu jenis getah, jenis apa plastik jenis mudah cuci tu tak payah tukar tak apa dah. Sudah itu gigi jenazah nak disikat
dengan sugi dengan buah gigi dah nak. Guna buah gigi, gosok gigi. Seperti menyikat gigi, gosok gigi orang yang hidup. Dan jangan dibukakan gigi agar jangan termasuk air ke dalam perutnya. Jangan buka siapa kau masuk air lah dah. Kedua, lubang hidungnya dibersihkan dengan kelingking kiri yang sudah dibasah agar segala kotoran-kotoran yang ada dalam hidungnya dapat dibersihkan. Setelah itu diwudukkan seperti wuduk manusia yang hidup. Dengan dikumur-kumur mulutnya dan dimasukkan air ke hidungnya. Kumur kan tak tahu dah. Maksudnya kumur, maksud cuci mulut dah. Lepas tu masuk air ke dalam hidung tu nak cuci hidung nak. Kepala jenazah dimiringkan ketika berkumur-kumur. Dan dimasukkan air ke hidungnya agar air tidak masuk ke dalam perutnya dan daki yang ada di bawah kuku. Dikeluarkan jari dengan kayu dah. Dan juga daki yang ada di bawah pelipatan telinga. Ikutlah dah kuku, bawah kuku tuan. Lepas tu daki bawah lipat telinga ke apa semua cucilah nak. Gitulah kat mana boleh. Setelah itu kepalanya dibasuh, muka dan janggutnya juga demikian dengan air dan air daun bidara ataupun bahan-bahan lainnya. Dan jangan didahulukan membasuh janggut dan membasuh kepala agar jangan air yang di kepala mengalir ke janggut. Pula dah. Gitulah dah. Basuh kepala basuh, muka dan janggutnya basuh. Air jangan daun bidara dah atau bahan lainnya. Jangan basuh janggut dan basuh kepala. Dari basuh kepala dah. Jangan dahulukan basuh janggut dari basuh kepala dah. Agar jangan air yang di kepala mengalir ke janggut. Sehingga diperlukan sekali lagi membasuhnya. Gini lah maksudnya kalau basuh janggut dulu. Lepas basuh kepala tu pula air dah. Basuh kepala dulu lah basuh janggut daripada basuh janggut. Gitulah tak ada apa. Yang pentingnya atas ke bawah ni. Rambut kepala disisir dan demikian juga janggut yang jarang dengan disisir dengan perlahan-lahan agar jumlah janggut dan rambut yang tercabut tidaklah banyak. Buat comel lah, kemah, tapi janganlah siapa kau cabut pula janggut dah. Supaya sekurang mungkin tercabut lah. Dan yang tercabut dimasukkan semula ke dalam kain kafan agar ditanam bersama-sama tubuh jenazahnya. Kalau cabut pun tak semula dalam kain kafan. Setelah itu dibasuh lagi badan sebelah kanan yang di hadapan mulai dari leher yang di sisi mukanya sampai ke tapak kaki. Badan ni kalau mandi sebelah kanan dulu dah. Start daripada tekuk lah leher. Sampailah ke kaki dah. Kanan dulu start dah. Dibasuh lagi tubuhnya sebelah kiri yang di hadapan. Seperti membasuh tubuhnya sebelah kanan. Lepas tu sebelah kiri pula dah. Lalu jenazah dimiringkan ke sebelah kiri dan dibasuh sisi sebelah kanan pula dah. Kiri, lepas tu baru basuh belakang. Sebelah kanan. Yang dimulai dari leher sampai tekuknya sampai ke tapak kakinya dah. Jadi sebelah kanan dulu basuh dah. Kemudian dimiringkan lagi sebelah kanan, maksudnya kiri yang di atas lah dah. Baru basuh oleh kiri dan dibasuh sisi sebelah kiri di belakangnya seperti membasuh tubuh sebelah kanannya tadi dah. Dan jangan diulangi lagi membasuh kepala dan muka kerana sudah terbasuh pada permulaan. Hanya dimulai membasuh dari lehernya yang di muka dan di samping tekuknya saja. Jadi kalau nak basuh pun tekuk lah ke bawah lah. Pada dah lah kira tadinya dah. Habis itu dah. Haram menyiaratkan jenazah ketika memandikannya kerana menghormati jenazah. Bukan kepala telokuk gitulah. Tak boleh hormat jenazah. Haram ni kata dah. Dan disunatkan dalam membasuh di samping air ditambah dengan air daun bidara atau yang serupa dengannya. Umpamanya dimandikan dengan air daun bidara kemudian dimandikan lagi dengan air untuk menghilangkan bekas daun bidara. Dimandikan lagi dengan air bersih yang dimulai dari kepala sampai ke kaki seperti yang terangkan di atas dan jumlahnya 3 kali mandi. Tetapi ini dihitung sekali saja. Jadi mandi tu air bidara. Lepas tu dia pula air lain lah gitu lah. Tapi basuh 3 kali tapi dihitung sekali saja tu pelik juga dah. Yang pentingnya gitulah buat 3 kali lah. Kerana mandi dengan air bidara dan mandi dengan air yang menghilangkan daun bidara tidak dihitung dah. Jadi air bidara tu sekali. Air haji mula untuk hilangkan daun bidara tu sekali je. Jadi tak ada kaya.
Walaupun air yang bersih yang kali ketiga tu kira macam sekali sajalah nak. Kerana air berubah dengan air daun berdarah lah. Kerana itu belumlah dapat menggugurkan yang wajib. Hanya mandi yang dihitung ada mandi dengan air bersih. Maka itulah yang menggugurkan yang wajib. Ni pendapat mazhab kita lah sebenarnya. Kalau kira serupa je lah. Air daun berdarah ke apa tidaklah menyebabkan musta'mal ke air. Air itu tidak kaitan dah. Kalau kira pasal Nabi suruh dah. Dan Nabi suruh bermakna benda tu tidaklah dikira mesti Nabi wajib dah. Tak boleh. Kan Nabi tu ayat Nabi pakai senyap kan maksudnya. Tak ada kaitan lah itu menyebabkan tak suci, tak kata air ke apa pun dah. Sunat dimandikan 2 kali atau 3 kali seperti mandi orang hidup. Kalau belum suci dengan 3 kali dapatlah ditambah lagi. Kalau belum suci dengan bilangan genap seperti 4 kali atau 6 kali diganjilkan menjadi 5 atau 7 kali. Dan kalau sudah suci dengan 3 kali saja janganlah ditambah-tambah lagi. Biasa najis lah. Ada benda hakikat yang najis. Ataupun benda kotor. Benar lah. Kalau tidak, apa biasa lah. 3 kali biasa lah. Diketahui dari yang diterangkan di atas bahawa kalau telah suci 3 kali. Yang bererti 9 kali mandi. 9 kali mandi pula dah. 3 kali ni. Untuk melaksanakan seperti itu ada 2 cara. Ni 3 kali buat benda tu lah nak. Benda ni kita kira ni hak sunat dah nak suruh sempurna. Tapi kalau kira kaedah hak kita bicara tadi kata air pada dah dah. Kata air tu pada dah. Cara yang pertama ni, yang cara lain pula nulis base sempurna ni. Cara pertama dimandikan dengan air daun bidara, kemudian dimandikan dengan air yang menghilangkan daun bidara, baru dimandikan dengan air bersih yang tidak bercampur dengan air daun bidara dah. Dan bukan pula air bekas pembasuh air daun bidara lah. Air bekas dia tak segera lah. 3 kali mandi seperti itu namun dihitungkan hanyalah sekali, iaitu mandi dengan air bersih. Dan mandi seperti inilah yang menggugurkan yang wajib. Tak hilanglah kewajipan dia. Setelah itu dimandikan lagi dengan air bidara, kemudian dengan air yang akan menghilangkan daun bidara dan seterusnya dengan air bersih. Dan setelah itu dimandikan lagi dengan air bidara dan dengan air yang menghilangkan daun bidara dan seterusnya dengan air bersih. Inilah 6 kali dan mandi dihitung hanya 2 kali dengan air bersih. Dan dengan kedua kali ini bukan menggugurkan yang wajib tapi hanya sunat untuk menegainya. Jadi dia mandi tu air bidara tu lepas jiru, lepas tu bawa air berdarah pula, lepas tu jiru. Jadi ni kali lah air bidara tu dah. 3 kali lah air berdarah 3 kali, suci air bersih 3 kali. Yang terakhir ni cuci air bersih sekali lagi. Jadi ni kali lah. Kalau kira daun berdarah tu dah dua dah. Ngalah baru tu. Okay, cara yang kedua pula, dimandikan dengan air berdarah, kemudian dengan air yang menghilangkan daun berdarah, dimandikan lagi dengan air berdarah, kemudian dengan air yang menghilangkan daun berdarah, kemudian dimandikan lagi dengan air berdarah dan setelah itu dengan air yang menghilangkan berdarah. Jadi jumlahnya 6 kali, tidak dihitung lagi lah, tak hitung lagi lah. Kemudian dimandikan dengan air bersih 3 kali berturut-turut. Lepas tu jiru air bersih sekali, jiru air bersih 3 kali sekali, jiru air bersih 3 kali sekali lagi dah. Ini yang dihitungkan pertama yang menggugurkan yang wajib, dan yang kedua dan ketiga hanya sunat menigai. Cara yang kedua inilah yang terlebih baik. Cara terbaik cara kedua dah. Daun bidara, lepas tu jiru. Daun bidara, jiru. Daun bidara, air daun bidara, jiru. Dan naik kali kita lah, dua lah. 3 kali lah. Lepas tu baru jiru kali, jiru nak suruh rata air. Jiru sekali lagi, 3 kali jiru pula dah. Tu cara terbaik tu dah. Sunat membubuhi sedikit kapur barus pada air yang pertama, air kedua dan ketiga. Tetapi pada kali yang ketiga yang lebih muakkad. Jadi air barus ni tidak menjadi mustakmal ke apa ataupun air mutari ke bukan dah. Jadi tak apa campur dah. Jadi air pertama, kedua atau ketiga. Dan makruh meninggalkan kapur barus kerana kapur barus mengawetkan tubuh.
dan mencegah binatang kecil makan tubuh. Terkecuali jenazah orang yang sedang berihram haji atau umrah, janganlah dibubuhi kapur baru. Orang umrah, orang haji tak boleh bubuh kapur baru dah. Sesungguhnya jangan dimandikan dengan air zam-zam kerana para ulama berbeza pendapat tentang najis jenazah. Ada khilaf. Dan sesungguhnya dijauhkan tempat air agar jangan terkena percikan air bekas mandi. Air bekas mandi jangan kena. Itulah tempat air tu biar tinggi sikit dah. Setelah selesai dimandikan, sekali lagi dilembutkan seluruh pelipatan anggota tubuh dan setelah itu disapu air bekas mandi agar tidak membasahikan kafan. Buat kering lah, lak dulu dah. Lepas tu baru balut dengan kapet dah. Sunat sedang dimandikan, didudukkan, dibaca Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawabin. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah dia dan orang yang bertaubat. Atau ya Allah, jadikanlah aku dan dia dari orang-orang yang bertaubat. Dari orang bertaubat ni. Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawabin. Allahumma ja'alni minat tawabin. Gitulah dah. Kata Allahumma ja'alhu minat tawabin. Allahumma ja'alni wa iyyahu lah. Wa iyyahu ni kan. Wa iyyahu minat tawabin. Jadi sudah mandi wuduk baca tu Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawabin. Allahumma ja'alhu minat tawabin. Gitulah Allahumma ja'alhu minat tawabin atau Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawabin. Gitulah. Makruh memotong kuku jenazah, menggunting rambutnya atau bulu tubuhnya sekalipun pada masa hidupnya. Senang mencukurnya kerana seluruh tubuh jenazah dihormati. Tak boleh cukur gunting dah, dia mati dah. Dan kehormatannya tidak boleh dilanggar kerana itu tidak boleh mengkhitan yang kulub. Kalau dia sunat, tak sunat lagi nak masa mati baru nak sunat, tak boleh. Tapi kalau terdapat di rambutnya ada getah-getah yang mencegah air sampai ke pohon rambut, maka wajib menghilangkannya. Kalau dia sapa kau tak rata tu kadang ada getah ke apa, kena buai lah getah tu dia. Kalau siapa kecabut rambut nak kan. Dan kalau najis keluar sesudah dimandikan sebelum dikafani, tidaklah wajib mengulangi kembali mandinya. Mandi sunnah tu tak. Baru tubik najis nak. Tak payah mandilah. Tak wajib. Hanya wajib menghilangkan najis. Wajib juga menghilangkan najis itu sekalipun najis itu keluar dari alat kelaminnya kerana gugur fardu mandi dengan mandi yang terdahulu. Mandi tu selesai dah, hilang dah. Tubik najis tu nak cuci sajalah, nak basuh saja. Tak mandi wajib seluruh tubuh dak ya. Yang lebih utama memandikan yang lelaki untuk jenazah lelaki. Lelaki didahulukan dari perempuan sekalipun perempuan itu isterinya sendiri. Jadi mazhab kita ni kita kira lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan lah. Lelaki yang lebih utama menjadi imam solat jenazah seperti yang akan diterangkan kemudian oleh pewatin yang mati. Orang lelaki jadi imam solat jenazah, watin yang ikut lelaki lah dah. Tetapi orang yang faqih lebih utama dari orang yang tua sekalipun. Orang yang lebih tua pun kalau ada orang faqih lebih utama faqih. Setelah itu lelaki dan keluarganya, baru lelaki yang bukan keluarganya. Jadi lelaki dari keluarganya lah. Baru lelaki yang bukan keluarganya. Kalau ada anak cucu dia tu ustaz aku dah. Jadi lebih baik anak cucu dia lah daripada orang lain lah. Baru isterinya atau bekas isterinya, sekalipun sudah kahwin dengan lelaki lain, sudah itu baru perempuan yang tidak halal nikah dengannya. Ni mandi kau semaya tak? Ni semaya mandi pula ni nak. Hotel lelaki dululah. Tapi kalau tak ada juga baru isteri dia dah. Mandi. Cakap mandi jenazah ni. Mandi jenazah. Semaya. Kalau bak semaya, isteri dia boleh jugalah. Semaya jenazah ke dia tak ada orang jatuh dia. Gitu kan dia tak maksud dia nak. Jadi kalau tak ada orang lelaki kau ke apa, baru isteri dia lah. Semaya jenazah dia. Yang lebih utama memandikan jenazah perempuan adalah perempuan juga. Dan yang terutama adalah perempuan. Ya, kalau seandainya perempuan itu lelaki haram nikah dengannya. Kalau tak ada perempuan, lelaki yang mahram lah dah. Didahulukan saudari bapa yang meninggal. Dah, adik-beradik. Saudari bapa yang meninggal dah. Adik-beradik ayah dah. Dan saudara ibu yang meninggal dah.
Dia bapak yang meninggal maksudnya saudara bapak yang meninggal. Adik-beradik, pupu bapak saudara dah. Saudara sebelah bapak. Dan saudara ibu yang meninggal, mak saudara sebelah ibu, gitulah dah. Mak saudara dia kata dah. Dan kalau tidak diperolehi keluarga perempuan yang menjadi mahramnya, barulah keluarga yang bukan mahramnya dah. Maksudnya keluarga lain lah dah. Kalau tidak diperolehi keluarga perempuan yang mahram, maka dihalukan keluarga yang terdekat. Kemudian perempuan yang merdeka, kemudian semua perempuan yang mahramnya kerana sesuai. Barulah perempuan yang mahram kerana semendaan seperti mertua, menantu, ibu tiri dan anak tiri. Barulah perempuan di luar keluarga. Jadi peringkat-peringkat perempuan ni dah. Perempuan mana paling utama? Dia kira ahli keluarga terdekat lah nak. Mula tu dia ayatnya mak saudara kira dia nak. Mak saudara dia ke apa gitulah nak. Lepas tu gitulah kira-kira anak dia ke apa hak dekat-dekat lah dah. Lepas tu baru pergi sesuai dah. Lepas tu baru pergi mertua lah dah. Jadi hak ni hak jauh-jauh dah lah. Kira hak paling dekat tu lah yang molek mandi mayat wanita tu lah dah. Perempuan yang semati dah. Perempuan semati yang perempuan tu. Tidak makruh perempuan yang haid atau dalam keadaan nifas memandikan jenazah. Kalau tidak ditemukan perempuan yang terangkan di atas, maka bolehlah dimandikan oleh suaminya. Sekalipun suami tadi telah menikah dengan saudara kandung yang meninggal atau telah nikah dengan 4 orang lain yang lain. Dan nikah dengan orang lain, suami kalau tak ada orang lain boleh suami lagi. Jadi gitulah keadaan dia. Kalau tak ada orang lain boleh perempuan lagi, tapi kalau tak ada baru suami lah. Sunat bagi suami membaluk tangannya agar tidak tersentuh dengan tubuh yang meninggal pada saat memandikannya. Kalau tidak ada suami, bolehlah dimandikan oleh keluarga lelaki yang menjadi mahram yang meninggal seperti urutan yang akan terangkan dalam mensolatkan jenazah tadi dah. Jadi baru pergi kepada orang lain lah kalau bukan suami lah. Tapi kaedah je gitulah. Kalau tak ada orang perempuan ni kita ni. Syarat didahulukan dalam memandikan jenazah ada 6 perkara. Pertama, hendaklah ia merdeka dulu lah. Jadi hamba tak molek mana lah, molek merdeka. Yang kedua, hendaklah Islam. Ketiga, bukan pembunuh yang meninggal sekalipun pembunuhan yang dibenarkan hukumnya. Walaupun hukum kata boleh atau tak sengaja accident kau apa pun tak boleh kalau pembunuh dah. Bukan musuh yang meninggal dah, bukan balas dah. Bukan anak-anak. Anak-anak tak boleh juga dia kata. Mandi jenazah dia. Bukan orang yang fasik. Benda ni tak tahulah. Anak-anak takut. Tak tahu gua anak apa tak boleh sini. Bukan budak-budak asal bukan anak-anak ni masuk, bukan anak-anak dia ni. Budak-budak kecil. Budak-budak kecil ni kalau anak-anak besar tu tak apalah nak. Bukan orang yang fasik ni, bukan orang fasik. Tak boleh dah orang fasik orang jahat mandi mayat. Yang memandikan sahaya perempuan hamba sahaya adalah tuannya. Sekalipun budak sahaya tadi telah dijanjikan akan dimerdekakannya lah. Jadi moleknya tuan dia mandi. Atau jariahnya yang sudah melahirkan. Dengan syarat kalau budak itu tidak bersuami. Jadi gitulah. Dia tuan dia mandi. Hamba dia lah. Walaupun perempuan lah. Bukan dalam iddah. Atau dalam masa menunggu kepastian. Apakah mengandung atau tidak. Bukan budak yang diperkongsikan dengan orang lain. Ada juga kongsi dah. Dan bukan pula separuh merdeka dan separuh budak. Itulah cerita tuan dia kalau mandi dah. Kalau budak itu seperti yang disebutkan tadi, maka tuannya tidak boleh memandikannya lagi. Kena orang lain lah. Kalau dia perempuan agak, kena apa ya lah mandi dia, bukannya tuan dia. Budak perempuan tidak boleh memandikan tuannya yang lelaki. Kerana pemilikan terhadap dirinya berpindah kepada ahli waris tuannya yang lain ya. Jadi dia tak boleh mandi tuan dia. Lelaki boleh memandikan anak perempuan dan perempuan boleh memandikan anak lelaki yang masih kecil. Yang belum mencapai usia yang dapat merangsang nafsu dah. Lelaki dan perempuan boleh memandikan orang khunsa yang tidak mempunyai mahram. Atau kerana tidak ada yang lain lagi dah. Kerana niatnya tidak akan niatinya tidak akan merasakan nafsu bagi yang memandikannya. Itu matlamat je dah. Kalau sukar memandikan jenazah kerana tidak ada air atau kerana jenazah itu telah busuk. Busuk bang ada tak? Masalah mandi lama, mati lama dah baru jumpa mayat. Dan kalau dimandikan akan hancur, wajiblah ditayamumkan saja. Nah. Dan demikianlah juga wajib ditayamumkan jenazah perempuan yang tidak ada yang hadir, melainkan lelaki sahaja yang bukan keluarganya. Dan jenazah lelaki yang hanya dihadiri perempuan,
saja kerana haram melihat sebahagian dari tubuh jenazah itu. Jadi kalau semua lelaki ada jenazah perempuan mati, jadi semua lelaki jadi pada tayamum gitu dah. Tak payah mandi dah. Dan jenazah lelaki hanya perempuan saja dah, yang bukan mahram dah. Kerana gitulah. Takut. Tapi gitulah, kalau boleh mandi dengan lebih kurang lah. Tidaklah mandi cara tak ada kita cerita dia pasal payah. Wallahu alam dah. Lepas ni kita bincang kafan jenazah panjang pula dah. Allah alam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.